Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Dan ada pun sadiq pada ibadat Abi Ishaq Ash-Shirazi dan Abi Sa'id As-Sufi dan Nasrul Maqdisi dan yang lain daripada mereka itu radhiyallahu anhum, daripada segala orang yang telah masyhur dan lebih pada imamahnya amat ini ilmunya. Baik, ada pun yang dikatakan benar pada ibadatnya, yakni orang yang benar dalam ibadatnya dari segi tawakalnya kepada Allah, dari segi perkataannya, dari segi perbuatannya, yakni ulama-ulama yang terdahulu. Maka ramai di antaranya adalah Abu Ishaq Ash-Shirazi dan Abu Sa'id As-Sufi dan juga Nasrul Maqdisi. Jadi mereka ini semua adalah orang-orang yang saleh yang dijadikan contoh. Jadi banyak di antara orang-orang yang boleh dijadikan contoh daripada ahli-ahli tasawuf yang sebelum daripada kita. Yakni ulama-ulama yang terdahulu. Mereka terkenal dengan orang yang zuhud dengan dunia, dan mereka terkenal juga dengan orang yang soleh. Dan termasuk juga Abdullah Al-Muhasabi, Imam Al-Ghazali, dan juga termasuk dengan Imam Asy-Syafi'i dan sebagainya. Mereka adalah orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi mengambil contoh daripada orang-orang yang terdahulu itu baik. Bahkan kita sebenarnya lebih afdal mengambil contoh orang yang telah mati daripada orang yang masih hidup. Dan walaupun masih hidup afdal juga, tetapi yang lebih afdal kita ambil contoh pada orang yang telah mati, kerana mereka telah ternyata kesolehan dia. Ada pun orang yang masih hidup belum tentu lagi. Boleh jadi dia soleh, tapi akhir datang bimbang takut tidak soleh. Baik, itulah kalau kita nak baca kitab-kitab ataupun buku-buku, sebaiknya kita ambil daripada ulama-ulama yang terdahulu yang soleh, yang mereka itu orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Abdullah Muhasabi sebagai contoh, dipanggil Muhasabi kerana kehidupan dia terlalu banyak menghisap diri dia. Duduk termenung untuk hisap diri dia, macam mana dia dengan Allah dan sebagainya, sehingga dikenali Abdullah Al-Muhasabi. Maka demikianlah ulama-ulama dahulu. Imam Asy-Syafi'i, orang yang kuat berdakwah pada jalan Allah, menyampaikan ilmu dan cukup ikhlas. Dia berdoa pada Allah, ya Allah, biarlah orang ambil ilmu aku, tapi janganlah orang mengenali aku. Maknanya ikhlas dia kepada Allah. Biar ilmu dia ni sapa habis seluruh orang, semua umat, biarlah umat ini mengambil ilmu dari aku, tapi biarlah mereka tidak mengenali aku. Tetapi bila Allah Ta'ala muliakan dia, Allah Ta'ala kenalkan dia juga. Orang yang nak terkenal jadi tak terkenal. Orang yang tambah terkenal itu akhirnya terkenal juga. Kerana apa? Kerana itu pilihan Allah. Allah Ta'ala muliakan. Maka mereka ini benar dalam ibadat. Jadi bukan saja dari segi ibadat mereka benar, dari segi perkataan, dari segi kehidupan, dari segi harta benda. Abdullah Al-Muhasabi, masa ayah dia mati, ayah dia telah meninggalkan 70,000 dirham. Dirham ke dinar kita. Dinar duit mah, dirham duit perak. 70,000 dinar tak silapnya. 1 sen pun dia tak ambil. 1 sen pun dia tidak ambil, habis dia bagi pada orang-orang fakir, orang susah. Dan dia beribadat kepada Allah Ta'ala. Ini benar orang ni. Jadi nak beritahu, orang yang ternyata benar ini kita boleh mengambil contoh. Mereka itu, dan mereka itu orang yang sedikit kira-kira ataupun sedikit angan-angan. Mereka itu bukan panjang angan-angan, tetapi mereka itu sentiasa memikirkan tentang kehidupan agama. Maka demikianlah dikatakan daripada mereka itu yang telah masyhur, yang Allah Ta'ala telah masyhurkan dia, dan yang terlebih pada imamahnya amat ini ilmunya, yakni yang terlebih alim. Maknanya imamah ni, imam ini maknanya yang terlebih baik ikutan dia.
Amat ni maknanya bersangatan. Bersangatan baik ikutan dia lantaran ketinggian ilmu mereka. Ilmu mereka tinggi. Mereka menghafal ribuan hadis, bukan puluh hadis, ribuan hadis. Dan kebanyakan mereka semua hafal Al-Quran. Kecil-kecil sudah hafal Al-Quran. 9 tahun itu sudah khatam hafalnya. Bukan baru nak baca, bukan khatam baru naik Quran, sudah habis menghafalnya Al-Quran. Maka Al-Quran itu menjadi bacaan harian hidupnya. Sehingga kan dikatakan Imam Asy-Syafi'i kalau dia musafir, pernah satu ketika nak sampai tempat musafir 13 kali khatam. Hidup baca Quran saja, pergi satu tempat. Tak bercakap yang lain kecuali membaca Al-Quran saja. Dari satu tempat kepada satu tempat ketika mereka musafir. Maka demikianlah alim mereka itu bukan saja alim, bahkan mereka ikhlas. Ikhlas dalam menyampaikan ilmu. Lalu benarlah kata ulama, orang-orang yang telah mati sebenarnya hidup mereka itu. Orang-orang yang hidup sebenarnya mereka sedang mati. Orang hidup umpama kita, tak ada orang sebut nama kita, tak ada orang ingat kita. Tapi Imam Asy-Syafi'i walaupun dia sudah mati, tahun-tahun dah meninggalkan kita, orang tiap-tiap hari menyebut nama dia. Ilmu dia pun hidup, kata-kata dia pun hidup. Kata-kata Imam Syafi'i masih lagi diungkapkan, masih lagi dikata-katakan. Dan amalan Imam Syafi'i menjadi ikutan walaupun beliau telah meninggalkan kita, telah lama meninggalkan kita. Lalu dikatakan bahawa orang-orang yang saleh ini kita kena mengambil ilmu kepada dia. Ambil ilmu orang-orang yang saleh. Ambil Al-Quran, hadis, rujuk kata-kata ulama. Jangan ambil Al-Quran, ambil hadis, fikir kita sendiri ikut akal kita. Jadi kalau kita fikir ikut akal kita boleh membawa kepada sesat. Mesti kita mengambil kata-kata daripada ulama-ulama yang saleh, kerana mereka itu mendapat warisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam belajar kita kena ambil kata-kata ulama dan kita ambil ulama ini ikutan kita. Apabila kita jadikan ulama ikutan kita, bermakna kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan kita. Lalu dikatakan yang amat ilmunya, yang amat tinggi ilmunya dan juga zuhad. Zuhad ni zuhud. Orang yang sangat zuhud, mereka itu zuhud. Hati itu tidak bersandar kepada dunia, walaupun mereka duduk di atas muka dunia. Imam Syafi'i satu hari dia belajar, orang bagi dia. Orang dulu dia pakai karung, betul? Letak dalam kain gitu, duit emas. Bagi ke dia ambil. Pundi. Mananya. Jadi dia bagi pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ambil. Tapi bila dia tengok orang memerlukan, dia beri habis. Beri habis pada orang lain. Agar begitu, mereka ini cukup zuhud kepada Allah, zuhud pada dunia. Mereka tidak terpedaya dengan kehidupan dunia. Kerana hati mereka ikhlas. Hati mereka ini sudah duduk dekat dengan Allah. Jadi tanda orang ikhlas dengan Allah ni, maknanya yang pertama, dunia tidak dapat mengganggu ibadat. Tidak terpedaya dengan dia. Tidak terpedaya. Yang kedua, mereka itu mempunyai akhlak yang begitu baik, mulia akhlaknya, boleh menjadi contoh kepada orang lain. Jadi contoh kepada orang lain. Dan nak beritahu yang ketiga, mereka itu terdiri daripada ahli ibadat, kuat beribadat. Imam Malik tak tidur malam beribadat. Imam Ahmad 10 tahun sembahyang subuh, wuduk sembahyang isyak. Maknanya beribadat kepada Allah Ta'ala, kuat beribadat. Maka mereka ini ahli ibadat. Dalam kehidupan mereka ini, mereka benar-benar beribadat kepada Allah Ta'ala. Ini ulama-ulama yang terdahulu. Maka kita jangan mencela ulama-ulama. Jangan kita ini mempelekehkan ulama. Dan imam-imam, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, dan imam-imam ataupun ulama-ulama yang terdahulu, seperti Syekh Yunus Baghdadi, Sirwa As-Saqati, Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan bermacam-macam lagi, ramai lagi ulama-ulama yang hari ini kita tidak kenal ulama. Hari ini kalau dikatakan ulama, ramai yang tidak kenal. Kalau disebut nama-nama ulama, kebanyakan daripada kita mungkin tidak mengenalinya. Tapi kalau sebut nama artis, nama penyanyi, pelakon, mungkin ramai yang kenal.
Ramai yang mengenalinya. Ini nak beritahu. Yang dia suruh ambil contoh siapa? Yang suruh ambil contoh itu Nabi. Maka Nabi telah meninggalkan kita. Nabi tinggalkan harta pusakanya, Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang ambil? Ulama-ulama. Maka hendaklah kita muliakan para ulama. Maka dengan kita mengambil contoh daripada ilmunya, daripada amalannya, daripada kehidupannya. Wallahul mas'ulu an yu'allimana bil lutfi annahu jawadul karimun wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahul mas'ul, Allah Ta'ala lah tempat kita memohon pertolongan. An yu'amilana, apabila dan Allah Ta'ala itu bermuamalah dengan kita bil lutfi, dengan lembut. Jadi Allah Ta'ala muamalah, bergaul, berhubung dengan kita dalam keadaan dengan kelembutan Allah, memberi nikmat kepada kita. Annahu jawadul karim, sesungguhnya Allah Ta'ala ini maha jawad, maha pemurah. Allah Ta'ala ini maha murah, memberi rezeki kita setiap hari. Bahkan apabila kita lahir saja sudah tetapkan rezeki. Sebab itu orang yang faham, dia tak fikir rezeki, dia tak susah rezeki. Sebab dia tahu rezeki itu duduk tangan Allah, dan Allah Ta'ala itu jawadu. Jawadu maknanya sangat-sangat pemurah, sangat-sangat dermawan. Murah Allah Ta'ala ni memberi kepada kita. Kita ini bernafas, kita tak minta dengan Allah, tak sewa pun, tak pinjam pun. Udara Allah Ta'ala beri. Dah tak minta Allah Ta'ala beri dah. Nikmat kepada kita ni tiap-tiap hari. Ditanamnya tumbuhan, tumbuh dengan menurunkan air hujan. Kalau Allah Ta'ala tak turun air hujan saja, mati, tak ada makanan lah kita. Tapi murahnya Allah Ta'ala turunkan air hujan. Daripada air hujan tu ditumbuhkan tanaman-tanaman, sehingga kita dapat rezeki yang hari ini kita makan. Tapi malangnya orang beribadat kepada Allah, dia lupa rezeki itu datang daripada Allah. Lalu dia ambil rezeki Allah, tapi dia tidak beribadat kepada Allah Ta'ala. Maka annahul jawadul karim, Allah Ta'ala itu maha mulia, mulia Allah. Bahkan orang yang ingkar kepada Allah, dapat nikmat, dapat rezeki, masih lagi Allah Ta'ala beri nikmat, masih lagi Allah Ta'ala beri kehidupan. Mulia Allah Ta'ala. Orang yang buat maksiat, kita buat maksiat pada Allah tiap-tiap hari, Allah Ta'ala beri buka lagi pintu taubat. Allah Ta'ala tangguh lagi supaya kita ini bertaubat kepada Allah Ta'ala. Lalu bersyukurlah dengan Allah terhadap nikmat yang Allah Ta'ala beri. Maka beribadatlah kepada Allah Ta'ala. Tanda kita bersyukur kepada Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada palingan kita, tidak ada daya kita untuk nak meninggalkan maksiat. Kita tidak ada daya, tidak ada kekuatan nak tinggalkan maksiat. Kerana hati nafsu selalu menyeru melakukan kejahatan maksiat. Kita tidak ada kekuatan, tidak ada daya nak paling daripada melakukan maksiat. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadah. Tak ada kekuatan kita. Kalau Allah Ta'ala tak beri kekuatan, boleh datang kita ke sini. Tidak boleh bercakap kita, dan tidak boleh angkat takbir, tidak boleh membaca Al-Quran. Maka tidak ada kekuatan langsung kita. Illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Maka apabila kita melakukan amal ibadat, kita kena melihat Allah Ta'ala yang telah memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan ibadat. Maka bersyukurlah dengan Allah. Jangan pandang ibadat kita banyak. Kalau kita pandang ibadat kita banyak, nanti kita lupa itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak pandangnya kita, tak ada banyak-banyak pun kita. Walaupun kita buat 20 rakaat, kita tak banyak kalau dibandingkan dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Itu nak kira nikmat. Kalau capurnya maksiat kita buat, tak padang lagi dengan ibadat yang kita lakukan. Lalu dikatakan bahawa kita ini hendaklah maknanya serahkan diri kepada Allah, ikut kehendak Allah, apa yang Allah Ta'ala kehendaki, sebagaimana ulama-ulama yang terdahulu. Kalau kita baca kehidupan ulama-ulama terdahulu, kadang kita heran kehidupan dia. Maknanya ada harta, tidak ada harta, sama bagi mereka. Bagaimana kedudukan mereka pun, mereka tetap ibadat kepada Allah. Ada pangkat, tidak ada pangkat, tetap juga bersama dengan Allah Ta'ala dalam melakukan amal ibadat kepada Allah. Kenapa jadi begitu? Kerana mereka yakin apa yang mereka susah. Nak susah tentang rezeki, rezeki duduk tangan Tuhan.
Bila bersama dengan Allah, Allah Ta'ala tak pakaikan kita, tak susahkan. Kata Tuan Guru saya, Tuan Guru Haji Lah, dia kata, kalau kita jadi ahli ibadat, kita tak akan susah. Kalau kita ini jadi ahli ibadat. Dan kalau kita ini orang yang saleh di sisi Allah, wallahu yatawallas salihin, Allah Ta'ala akan ambil berat orang-orang yang saleh. Dia tak akan biarkan. Dia akan bantu kita, dia akan tolong kita. Yang paling penting, kita jadikan diri kita ini orang yang saleh, yang melakukan amal ibadat kepada Allah dalam waktu yang sama, meninggalkan maksiat terhadap Allah Ta'ala. Ada pun tafwid. Tafwid ni maknanya menyerahkan diri. Itu dia panggil tafwid. Tafwid itu maka tilik olehmu padanya. Tengok betul-betul kita nak serah diri pada Allah. Maknanya kita serah diri ni, kita tak ada fikir, tak ada pilih-pilih pun kita fikir, tak ada fikir. Ini kita masih lagi cakap bab rezeki. Dulu kita dah baca dah. Tujuan kita makan apa? Nak suruh sehat tubuh badan. Tujuan sehat tubuh badan untuk apa? Tujuan sehat untuk ibadat. Itu matlamat yang sebenar, bukan matlamat makan. Makan ni nak beri sehat. Kalau tak makan, adat kata sakit. Kita dah sakit, nak ibadat pun payah. Maka kita makan untuk sehat. Dan sehat, tujuan sehat untuk ibadat. Tapi ada orang makan, dia sehat, dia tak beribadat pada Allah. Sedangkan rezeki itu Allah Ta'ala bagi. Lalulah kita ini yang dikehendaki sehat beribadat kepada Allah Ta'ala. Lalu ada orang yang mereka tu tak makan pun. Allah Ta'ala beri dia tak makan pun. Siapa dia lapar? Lalu Allah Ta'ala tanya, mu nak sehat tubuh badan, nak kuat ibadat aku, mu nak makanan? Ya, dia nak makan, nak sehat tubuh badan lah. Sebab nak makan dalam ni untuk sehat. Sehat untuk beribadat, tapi nak beribadat, nak ibadat pada Allah, nak beri kekuatan. Lalu Allah Ta'ala beri kekuatan kepada dia tanpa makan. Tak makan pun boleh buat amal ibadat, kuat beribadat kepada Allah. Jadi akhirnya serah diri. Kita bila sebut serah diri ni, maknanya kita tak ada pilihan, serah pada Allah. Jangan duk pilih-pilih. Kalau jangan duk fikir-fikir sangat. Kita duk fikir-fikir tak ke mana kau. Dan banyak benda kita fikir tak dapat. Kadang-kadang kita fikir benda lain, dapat benda lain. Macam-macam perkara. Lalu dikatakan jangan fikir, tak ada pilihan, serah pada Allah Ta'ala. Ini bab apa? Ini bab rezeki. Bila kita kata serah pada Allah, tidak bermakna kita tidak berusaha. Kita kena usaha juga. Kita kena juga bekerja. Kita bekerja, tetapi apabila Allah Ta'ala memberi rezeki kita, kita kena terima. Jangan kita pilih, tak cukup ni ya Allah, apa beri banyak ni, nak banyak lagi. Walaupun kita tak sebut macam tu, tetapi tanda orang itu tidak bersyukur, dia keluh kesah. Dia keluh kesah dengan pemberian Allah. Dan juga dia ini merasakan bahawa apa yang Allah Ta'ala beri itu rasa tak cukup. Ini tanda dia nak pilih sendiri. Nak pilih sendiri. Sebab tu kita tengok kedudukan Allah Ta'ala sudah bagi dia ini rezeki banyak ni. Yang paling penting jangan tengok rezeki, yang paling penting tengok ibadat. Kalau dapat rezeki banyak, ibadat banyak, alhamdulillah. Dapat rezeki banyak, boleh tumpu ibadat, alhamdulillah. Dan ada orang dia dapat rezeki sikit tapi dapat tumpu ibadat. Ada orang rezeki tak ada, dapat rezeki tidak ada, ibadat pun tak buat. Maka dikatakan bahawa yang paling penting kita serah diri pada Allah. Tentang Allah Ta'ala nak beri rezeki kita, kita qanaah, rasa cukup dengan Allah Ta'ala. Jadi bila Allah Ta'ala beri pada kita, kita rasa cukup, itulah kita orang yang kaya. Siapa orang yang kaya ni? Orang yang kaya adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Jadi bila Allah Ta'ala beri, rasa cukup, alhamdulillah. Walaupun Allah Ta'ala beri, rasa kita rasa sedikit, sebenarnya padam tak punya kita. Allah Ta'ala ni maha kaya. Saya cakap dengan siapa kemarin? Kadang-kadang kita ni terpedaya dia kata. Baik, kita ini duduk fikir sangat. Duduk fikir sangat. Maknanya harta benda kita kurang, harta benda kita kurang. Padahal cukup dah. Nak makan boleh makan. Nak makan tak boleh makan. Maknanya mungkin tak mewah. Tapi kalau kita mewahkan takut lalai pula. Maka cukup dah. Kadang-kadang tiba-tiba kita ada satu musibah. Jadi kita terpaksa pula berhutang dengan orang, kau kata contoh. Hutang dengan orang. Nanti Allah Ta'ala beri lebih untuk bayar hutang. Begitu tak payah susah. Yang paling susah kita beribadat kepada Allah Ta'ala. Jadi dikatakan di sini tafwid. Tafwid ni serah diri pada Allah.
maka tilik olehmu, perhati betul-betul. Ataupun kamu amati, perhati betul-betul padanya ada dua asal. Maknanya dua asas. Yang pertama, bahawasanya engkau mengetahui bahawasanya ikhtiar ni pilih. Pilih ni maknanya kita ni pilih ni, kita nak rezeki kita banyak ni, kita duk berangan-angan nak banyak ni. Sebab itu kalau Allah Ta'ala sudah beri rezeki yang cukup, yang boleh kita buat amal ibadat, jangan duk cari-cari lagi yang lain. Maknanya kalau kita sudah cukup dengan apa yang Allah Ta'ala bagi, ini bukan bermakna tak bekerja. Maksudnya kita kena terima Allah Ta'ala beri. Ada Allah Ta'ala beri banyak, Alhamdulillah. Ada Allah Ta'ala beri tak banyak mana pun, Alhamdulillah. Siapa yang merasa cukup, nanti Allah Ta'ala akan cukupkan apa yang dia rasa tak cukup. Allah Ta'ala beri pada dia rasa cukup. Maka Allah Ta'ala tengok apa dia yang tak cukup, Allah Ta'ala akan tambah. Allah Ta'ala akan beri apa-apa yang dia tak cukup setelah dia merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Maka dia terima. Bahawasanya ikhtiar, pilih. Kita pilih nak banyak, kita nak baik, itu Allah. Kita pilih, itu tiada patut, tak patut. Terima je lah, tak apalah. Maksud dia ni, ikhtiar ni begini. Kalau kita ikhtiar, kita berniaga nak utuh banyak, itu bukan maksud gitu. Maksud ikhtiar ni pilih. Ikhtiar ni pilih, maksudnya bila Allah Ta'ala beri kepada kita, seumpama kita dapat banyak ni, kita nak lagi lebih pada ni, seolah-olah kita tak puas hati dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Itu memang tak boleh. Tak patut itu. Tidak patut. Maknanya mungkin kita kata kita nak banyak ni, kita pun usaha, tiba-tiba dapat banyak ni. Oh, itu pilihan Allah. Mau comel dah Allah Ta'ala beri banyak ni, kita terima. Tapi kalau Allah Ta'ala beri apa di sikit kita dapat ni, tak patut jadi gini, kita pun mulalah merungut, marah. Perkara ini tidak patut. Sebab kita dikira sudah tidak ada adab dengan Allah. Yang memberi itu Allah. Jadi kita terima apa yang Allah Ta'ala beri pada kita. Maknanya begitu juga kita. Kalau orang bagi, kita kena terima. Ni kita kata pula depan orang tu, kalau banyak ni baik tak payah bagi. Apa perasaan orang yang beri tu? Apa perasaan orang yang bagi tadi? Memanglah mungkin rasa marah ataupun tak puas hati, tak suka. Jadi sebenarnya adab kita menerima orang yang bagi itu, kita terima saja. Biarlah sikit banyak itu, maknanya Allah Ta'ala atur kat dalam hatinya supaya beri pada kita sebagai contoh. Jadi kita terima saja. Maka bila Allah Ta'ala beri kepada kita, kita sudah merungut. Maknanya rasa tak cukup dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Itu satu. Kadang-kadang sabit rasa tak cukup, kita dicari yang lain, akhirnya hilang ibadat kita. Habislah ibadat kita. Yang ini Allah Ta'ala kata aku berlepas diri. Mu nak sangat ambil. Nak sangat ambil. Akhir sekali habis rezeki. Hilang rezeki. Orang pernah cerita saya dahulu, ada satu pondok. Pondok ini bagus. Dia tidak terlibat belaka dengan maknanya daripada pihak-pihak pemerintah bagi. Maknanya jadi dia bergantung sendiri. Dan pondok itu ada orang kampung datang macam umpama sini, tapi pondok itu besar lagi. Pondok itu di India katanya, orang cerita. Jadi satu hari bila pondok itu sudah maju ramai, jadi pelajar pun menampung lah. Kau ramai pelajar. Akhir sekali pihak pemerintah pun tahu. Beginilah kita akan bagi dalam tiap-tiap tahun begini banyak ni. Jadi akhirnya dia fikir, guru tadi dah fikir, kalau ada dah sekarang boleh banyak ni, nanti kerajaan bagi nanti lagi banyak dah. Dia pun sukalah. Dia pun terima lah. Bila dia terima, akhir sekali orang tak bagi. Maknanya tak bagi. Dia tak bagi. Akhir sekali yang dahulu cukup dah, akhirnya dia tak cukup. Jadi tidak cukup. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dah jamin molek dah. Sudah jamin molek dah. Maknanya dia ajar dia supaya bergantung dengan Allah. Bergantung dengan Allah. Maknanya tak ada orang tetap bagi. Siapa bagi gitu saja. Tetapi bila dia pegang pada satu orang ni akan bagi secara tetap, akhir sekali hilang. Hilang begitu. Ini juga berlaku.
orang cerita juga pada saya. Dia kata ada seorang guru juga lah maknanya. Jadi dia mengajar ni memang tidak ada mana-mana apa ni, bayaran mana-mana tidak ada. Satu hari ditawarkan bulanan, tiap-tiap bulan dapat banyak ni. Dia pun terima. Bila terima, jadi dia terikat dengan orang yang bagi dia tu. Jadi tinggal kuliah je. Kuliah sini mari. Akhir sekali kuliah hak dia ada selama ni jadi mati. Jadi mati. Akhir sekali dah tak ada dah. Agak gantung anu pun akhir kali kalau syarikat bagai dapat. Syarikat lama-lama pun jatuh juga. Jatuh akhir sekali tak dapat habis dulu pun tak ada. Hilang habis. Sebab itu dikatakan bahawa sesuatu yang Allah Ta'ala beri kita kena bersyukur dan kena terima. Jangan sampai Allah Ta'ala berlepas diri. Baiklah, mu nak sangat, Pak aku beri masa tak cukup, mu cari lain habis. Akhir sekali yang bahayanya kita tinggal ibadat kepada Allah Ta'ala. Lalu dikatakan di sini tak patut dikata melainkan bagi orang yang ada yang alim, yang mengetahui bagi segala pekerjaan. Maknanya orang yang dapat dia, orang yang ada ilmu, dia tahu. Kalau benda itu dia tahu baik buruknya. Kadang-kadang kita tak tahu tipu daya, banyak tipu daya. Tertipu daya. Contoh tipu daya macam mana? Contohnya beginilah. Ni contoh saja ni. Saya tak kait ni siapa-siapa. Ni saya contoh saja. Orang ini sudah pencen. Jadi bila dia pencen tu dia dapat tiap-tiap bulan. Dia dapatlah tiap-tiap bulan. Maka tiap-tiap bulan yang dia dapat itu sudah cukup. Sudah cukup dengan apa dia nak makan. Tapi mungkin tak sebagaimana yang dia bekerja dahulu. Yang dia bekerja dahulu. Tapi bila sahaja dia banyak duduk saja, orang pun kata, nak tak satu projek, bagi yang mau projek. Projek ni dapat, kalau buat ni dapat banyak ni. Dia kata nak beribadat pada Allah. Kan kalau tu nak beribadat. Kata orang yang bagi projek tu nak bagi projek, tak apa, nanti kalau kamu dapat, kamu boleh infak fisabilillah, ibadat juga. Infak fisabilillah. Dia pun kata betul juga. Maknanya cari banyak-banyak, nanti kalau dapat bolehlah infak, pergi fakir miskin, pergi ke madrasah, pergi ke anak yatim. Dia fikir-fikir boleh juga. Dia pun setuju. Dia tak tahu itu tipu daya sebenarnya, dia tak tertipu. Jadi kalau dia nak, dia pun pergilah terjun dalam bidang perniagaan sebagai contoh. Dia pun terjun. Bila dia terjun dalam bidang perniagaan, dia berniaga, dia nak dapat maju, nak jadi establish, nak perniagaan dia sudah betul-betul mantap. Kadang-kadang makan masa 5 tahun. Dalam 5 tahun itu ibadat dia tak macam dulu dah. Jadi dia sudah tinggal amal ibadat. Sudah 5 tahun dia tinggal. Itu kalau berjaya. Dah kalau berjaya pula nanti dapat duit banyak, dia mari pula tipu daya pula. Buat projek lain pula, nanti infak banyak lagi. Asawi lagi ni, kita dia akan datang biar banyak lagi. Yang pahala usaha lagi. Sedangkan kita tidak tahu umur kita semakin hari semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Akhir sekali tertipu daya. Sebab itu kalau kita nak cari lebih ke nak apa-apa, kalau kita tak tahu tipu daya, janganlah. Tipu daya jangan. Sebab tu ada, saya cerita ni ada seorang. Ni baru dia kaitkan orang. Tapi tak ada di sini. Saya beritahu dia, kata jangan buat macam ni tipu daya. Maknanya dengar nasihat saya, kata dia tipu daya. Kalau kita okey, berapa tahun dah kita nak cari ni. Sebab bila saya tengok dia sudah tidak pergi kuliah, saya tanya dia kata buat projek. Tak apalah, nak bantu ustaz kat dia. Tak apa, saya serah pada Allah, biar Allah Ta'ala bantu. Nanti kalau kita bekerja-kerja sampai masa ni, akhir sekali berapa tahun dah kita tertinggal ibadat. Itu kalau kita maju dapat bantu, kalau kita mati tengah jalan susah. Dalam keadaan tinggal ibadat, ini tipu daya. Sebab itu kalau orang itu nak ikhtiar lebih ke apa-apa, biar orang tu tahu ini, dan dia ini tak termasuk dalam orang yang terkena tipu daya. Ada tak sahabat-sahabat yang kaya-raya bekerja? Ada. Abdul Rahman Ibn Auf, Sayyidina Osman, Sayyidina Abu Bakar, mereka kaya-kaya. Tapi bagaimana kehidupan dia? Ibadat mereka tidak terjejas. Ada juga terjejas Abdul Rahman, terlewat sedikit semayang, tapi cepat-cepat infak fisabilillah. Walaupun dia infak fisabilillah pun, pahala pun tetap tidak sama.
tapi dia tetap juga termasuk di kalangan orang yang awal masuk syurga, orang yang dijamin syurga. Jadi nak beritahu, dikatakan bahawa kita nak ikhtiar lebih, nak pilih lebih, biar pastikan kita ini betul tahu tipu daya. Kalau rasa tidak tahu, jangan ambil lah. Jangan terlibat dengan satu perkara yang melibatkan tipu daya. Dan kadang kita kena tanya juga perkara-perkara orang-orang dahulu ditanya. Maknanya kadang-kadang siapa musafir dia tanya lagi. Nak pergi ke Mekah pun dia tanya tuan guru dia. Lalu dikatakan bahawa orang yang alim mengetahui bagi segala pekerjaan dan sekalian jihadnya pehak lah, bukan jahatnya. Yang ini jihadnya, pehaknya, zahirnya dan batin. Zahir dan batin, maknanya dari segi zahir dan batin. Zahir macam mana, batin macam mana. Kalau anggaran dia bekerja zahir macam tu, tapi batin boleh jaga, tak apa. Kalau batin tak boleh jaga, janganlah kita janganlah kita cari lebih-lebih, sedangkan batin kita tak nak jaga. Batin kita jadi lalai kepada Allah Ta'ala. Orang-orang dahulu begitu, dia bekerja, semua bekerja. Ada ulama, Imam Ahmad berniaga, mereka bekerja. Ada yang bekerja tetapi pekerjaan mereka tak lalai. Kalau boleh kita jaga pekerjaan kita tak lalai kepada Allah, maka baiklah pekerjaan kita. Jangan sampai lalai. Jangan juga kita cari ke ibadat sampai tak bekerja. Dah juga. Laisa bi khairikum man taraka dunya li akhiratihi. Bukanlah orang itu orang yang baik di sisi Allah, orang yang tinggal dunia semata-mata akhirat. Tak apa, siapa tak bekerja duduk saja dah. Rezeki, tawakal ala Allah. Mana tawakal atas Allah. Kalau ada-adalah, tak ada sudah lah. Dah boleh begitu. Tak boleh, mesti bekerja. Maknanya kecuali kita sudah ada rezeki. Dia bekerja ni tak wajib. Yang wajib itu ialah makan rezeki yang halal, menanggung anak isteri itu wajib. Jadi kalau orang itu tak bekerja dapat tanggung anak isteri, maka tak wajib kerja. Tapi kalau dia tak bekerja, tak ada harta nak tanggung anak isteri, maka dia kena kerjalah untuk mendapatkan rezeki yang halal. Lalu dikatakan bahawa kena dapat tahu zahir batin dia, kena dapat tahu. Kalau tidak kita tertipu. Benda-benda zahir pun kadang-kadang kita tertipu. Contohnya apa? Sama ada tunainya ataupun bertangguhnya, ataupun benda tu maknanya tunainya sekarang ataupun tertangguh akan datang. Kadang-kadang kita dapat tahu. Maknanya daripada awal ni benda ni tipu ni, jangan. Ataupun benda ni mungkin dapat molek tapi akan datang Allah habis binasa saja. Tertipu daya. Jadi macam-macam. Baru-baru ni kadang-kadang kita rasa heran juga. Ada benda dia panggil satu hibah dia panggil. Ada orang kaya nak bagi duit lah, berjuta-juta lah begini. Jadi ramai saya tengok ada yang terpedaya. Lepas tu nak bagi blok nanti lu mesyuarat. Nanti mesyuarat lagi. Habis mesyuarat bila mesyuarat? Bila habis mesyuarat? Siapa orang mari janji dengan saya? Siapa ustaz kalau boleh bagi ustaz 1 juta? Ia berapa kali kita awak, ada berapa orang janji gitu lah. Maknanya kadang kita cepat percaya. Ni ada ni dana umat Islam ni, Kaji tengok dah benda gini. Lepas tu buatlah. Kita kena melaku. Kata kalau orang tu nak bagi, apa boleh melaku? Nak bagi-bagilah. Duit ni duit apa? Ni dana umat Islam ni, duit zakat untuk umat Islam. Dan zakat bagi je lah. Maknanya kalau zakat bagi saja, apa susahnya? Mesti kita kena labur dulu. Tamburi saja. Tamburi saja tu kena labur. Ini tipu daya dia. Ada orang je nampak lalu je tolak. Ada orang kediam baru dapat tahu. Allah kena sekarang. Habis duit 3,000, 5,000 dan sebagainya. Saya cakap ni memang ada berlaku sebenarnya. Ada berlaku. Beritahu maknanya akan ada. Hak tu hak janji nak beri saya tu tak jumpa terus yang mana tadi. Dah bagi ustaz 1 juta ya gila itu. Saya sikit apa dah suka. Tahu dah benda-benda ni, tipu daya hari ni. Orang kita pula dah ni cakap bahawa rezeki Allah habis. Habis. Oh ni harta ni. Takkan tambah 100,000 seorang tambah. Oh memang nak. Kita pun ada pun tak lupa
kamu ini melabur masuk 3,000, tiap-tiap bulan dapat 500, duk saja. Orang kata pun ada PT bank daripada saja 5,000 baik melabur tiap-tiap bulan 500 selama 3 tahun. Dari segi hukum fiqh dah ada. Mana boleh dijaminkan tetap dalam mazhab Syafi'i? Kalau dijamin tetap, nak beritahu kalau kita melabur dijamin tetap. Kamu melabur 5,000, maka jamin tetap dapat 500 selama 2 tahun. Tetap 500 selama 2 tahun. Itu riba namanya. Mana boleh dalam mazhab Syafi'i? Kita tengok yang ini pun tak boleh, tak ada asal dah. Tapi orang kita ramah riba. Habis duit. Lepas tu tunggu sikit lagi. Bila? Tunggu sikit lagi. Ni pergi akhir puasa dah ni. Bila pakai pun? Setahun lah akhir puasa. Maknanya ni percaya. Percaya benda-benda yang macam ni. Ada orang dia dapat tahu selalu tunai. Ada orang bertangguh. Siapa dia nak keluar habis pergi dalam bank, dia tunggu tak ada. Minta nanti dulu. Lepas tu orang pun hilang, tak nampak mata hidup. Tak nampak mata hidup. Selepas lama tu baru sedar. Rasa kena tipu. Tipu. Satu hari dapat mata tipu orang rumah saya 10,000. Tanya kamu dapat 10,000. Orang Melaka. Percaya. Tak sekali. Dia minta nombor akaun. Wih saja nombor akaun. Dia minta lebih-lebih jangan wih. Masuklah. Tak masuk tak. Tak tahu. Dia tipu saja. Tipu saja. Hari ini banyak penipuan-penipuan yang berlaku. Nak beritahu apa? Kenapa kita tertipu? Kerana kita ni, kalau saya cakapkan jadi itu, kita ni selalu dalam hati ni ada dunia senang. Bukan kita tak fikir ibadat. Kalau kita fikir ibadat tak jadi gitu. Kita fikir banyak benda kita fikir. Dosa, pahala ni benda ni ibadat aku ni tu. Tapi kita terlalu fikir kalau dapat harta banyak begini sebagai contoh, akhir sekali terpedaya. Sebab kalau kita masuk lorong ni sebagai contoh, jadi 2 lorong, satu lorong ibadat, satu lorong harta sebagai contoh. Masuk lorong ni jadi sibuk saja. Sibuk. Akhir sekali tinggal ibadah, semakin hari semakin lalai. Masalahnya kita semakin hari semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa tiadakah engkau lihat bahawasanya engkau kata bagi Badui, bagi orang Badui. Orang Badui ni orang Arab blok-blok pedalaman. Ibaratnya dulu orang Badui ni gambarkan orang yang kasar. Orang yang kurang bertamadun sikit lah. Lepas tu kalau kita baca kisah-kisah Nabi yang kecil dalam masjid Nabi tu orang Badui lah. Orang Badui lah. Yang panggil Muhammad, tak panggil ya Rasulullah, panggil suara kuat. Itu orang Badui. Sehingga Allah Ta'ala turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan, wahai orang-orang yang beriman, jangan tinggi suara kamu. Jangan tinggikan suara kamu daripada suara Nabi. Siapa sahabat Nabi tak keluar rumah takut tak? Di atas ayat tu turun kaku tu, maknanya ada satu hari aku cakap tinggi sikit dia sahabat Nabi. Satu hari siapa turun dalam rumah tak keluar. Takut tak? Maknanya siapa menapa ni? Nampak ketakutan sungguh. Hingga Nabi beritahu, bukan tuju padamu ada orang-orang Badui yang pasal panggil mama mesti bangunkan. Maknanya gitu. Jadi nak beritahu kita, kalau kamu kata kepada orang Badui dan orang dusun, orang kampung. Orang kampung, tanya orang kampung, dia kata, pilih olehmu akan dirham ini, tengok duit ni, dirham ni duit lah. Tengok duit ini. Bezakan antara baik dan jahat. Ini baru jahat. Baik dan jahat maknanya tengok duit ini, sama ada duit ni tulis ataupun palsu. Tengok. Tengok duit palsu. Ni duit mak ke dulia ni? Dan dulia tu memang dia tak tipu. Dia kata betul. Ini tak lihat kadang-kadang bagus. Tapi ada orang yang tertipu. Saya teringat begini. Ada seorang mendapat ni. Dia selalu juga ikut saya. Sedih dia. Mak dia meninggal. Bila mak dia meninggal, adik-adik dia bagi mama. Lepas tu dia tinggal lah ke dia sikit. Dan dia masa tu budak lagi. Dia tengok saja bagi ke dia. Bila bagi ke dia, yang mak ambil belaka. Yang hak tahu ni kata. Wah, habis kurang ni wui ke dia. Siap ke dia.
Dia pergi tengok tak boleh nak gadang. Tak boleh nak jual pun tak boleh. Dia tu baik tau. Dia kata gini tu. Dia kata, saya nak kenapa bagi amak saya nak orang ni. Saya yang cadang suruh jual. Jual lah. Dari orang lelaki nak makan kata makan tu. Akhir kali jual, suruh jual. Dia kata dia nak pergi ke masjid. Baguslah pergi ke masjid. Jual tak boleh, jual tak boleh. Hanya tanya, rupanya bukan yang asli, bukan yang tulis. Lu tipu ke anak yatim. Ambil hati anak yatim tu. Sebagai contoh. Jadi itulah yang berlakunya. Maka dikatakan bahawa kalau dipanggil, ditanya, ni duit emas ke duit tidak emas, ataupun duit tulis ke duit palsu. Tanya pada orang kampung tahu tak? Tak tahu. Ni gambaran saja duit diri. Hak sahih kita tak tahu, hak batin lagi tak tahu. Tipu daya. Hak sahih dia orang bagi duit. Tengok, duit tulis ke duit palsu kita tak apa nak beza dah. Kertas dia sama je kertas. Kertas sama saja kertas. Bila dia cetak kadang-kadang sama sebiji sama aja. Kita guna juga duit palsu. Maknanya, jadi tak dapat beza. Itu yang zahir pun kita tak dapat beza. Apatah lagi tipu daya. Dan banyak berlaku tipu daya dalam bab rezeki. Dalam bab rezeki banyak berlaku tipu daya. Lalu dikatakan bahawa orang dusun pilih olehmu akan dia hal ini dan bezakan antara baiknya dan jahatnya. Maknanya aslinya dan juga palsunya. Maka bahawasanya tiada dapat menunjukkan bagi yang demikian tu dia tak dapat beza. Itu nak beritahu yang zahir pun tak dapat beza. Lebih tahu lagi benda yang batin. Batin yakni benda-benda yang melibatkan tipu daya. Senang je nak tahu tipu daya. Kalau benda tu menyebabkan kita tinggal ibadat tu tipu daya lah. Cara zahirnya begitu. Maknanya kalau kita tengok dia tak tipu daya lagi. Kita tengok kalau ada juga seorang Syekh Yusuf itu dia ada perniagaan. Dia suruh anak murid dia jaga. Dia tak terlibat langsung dengan perniagaan dia. Dia tengok gitu saja. Tapi dakwah dia tak terganggu. Ini orang yang alim tak apa dia tahu. Dia tidak terberdaya. Tapi banyakkan daripada kita yang tidak ada ilmu tentang tipu daya benda yang batin, akhir sekali terberdaya dengan apa yang kita lakukan. Maka dikatakan kalau duit palsu pun tak boleh nak beza. Kita pun tak boleh nak beza. Tak boleh nak beza. Kadang-kadang tengok duit megah dia tak megah molek. Tanya, betul ke ni? Betul ke ni? Tolong saya pergi ke tu kan tengok. Dia kata ni duit betul. Tapi duit ni duit lama sikit ustaz dia kata. Duit ni duit lama, bukan duit tu dia kata. Lama sikit. Tapi betul lah dia kata. Bukan duit ni duit palsu. Punya orang ahli pun kadang-kadang dia pakai alat juga dia tengok gitu. Palsu tu. Dia ambil duit tadi kotak dalam alat dia. Ini betul, ini palsu. Sebagai contoh. Jadi dikatakan bahawa dan jika bahawa engkau lentangkan akan dia atas sayrafi, lentangkan kamu tunjukkan atas sayrafi. Sayrafi ni orang yang tukang kira duit, tukang urus duit. Kalau orang yang tukar duit dia panggil saraf. Saraf kan tukar duit mata wang. Kita pun tukar duit. Pergi ke Brunei tu tukar 1,000. Banyak ni tukar 1,000. Tengok apa ratus boleh. 200 lebih. Maknanya. Jadi nak beritahu begitu tukar. Jadi kalau nak kaya pergi Indonesia. Nak kaya. Kalau masih nak kaya pergi Indonesia. Pergi Indonesia bawa PT 1,000, Allah, 1 miliar dia kata. 1 miliar bukan juta lah, miliar. Jadi miliarnya. Maknanya banyak duit. Duit banyak tapi makan sikit je, 100 rupiah. 200 sekejap aja habis. Jadi bila kita tanya kepada orang yang ahli dia, orang yang boleh tahu benda-benda ni, palsu tak palsu, yang mengetahui dengan perak dan dengan emas, dia dapat tahu yang perak, yang emas, yang tulis, yang palsu dan barang yang di dalam keduanya ataupun yang berkaitan dengannya. Tak kira lah mata wang yang lain pun daripada yang tertentu. Dan rahsianya dan adalah yang meliputi bagi pengetahuan dengan segala pekerjaan daripada sekalian jalan. Sekalian jalan tiada patut melainkan Allah Ta'ala Tuhan Rabbil Alamin. Jadi kalaulah kita tak benda-benda yang macam ini, kita kena serah pada siapa?
kita kena serah kepada sayrafi, yakni orang yang dapat tahu benda yang ini baik tak baik, asli tak asli. Maknanya kita serah pada dia. Tak ada jalan dah kita nak tahu kecuali kita kena serah kepada orang yang dapat mengetahui duit ini halal atau duit ini palsu ataupun duit ini kulit. Kena serah pada dia dah. Maknanya yang tertentu dan rahsianya, yang mengetahui akan rahsianya. Macam mana dia boleh tahu? Kadang-kadang sama je dia boleh tahu duit ini palsu, duit ini kulit. Dan adalah yang meliputi bagi pengetahuan dengan segala pekerjaan. Dan kita cerah kepada orang yang alim, yang mengetahui segala-galanya daripada sekian jalan. Tiada patut melainkan Allah Ta'ala Tuhan Rabbil Alamin. Kalau dalam bab duit kita serah pada orang yang tahu, dalam bab rezeki kita serah pada Allah yang maha mengetahui. Allah Ta'ala tahu dah. Allah Ta'ala tahu padang dah kita bagi. Bagi yang kita cukup-cukup ni, Allah Ta'ala kata mu ni bagus, padang ni banyak-banyak ni. Akal kita rasa tak cukup. Akal memang rasa tak cukup. Dia ni akal ni, kalau kita rasa tak cukup, memang tak cukup sungguh. Kita tanya orang yang harta banyak, tak cukup ke? Memang tak cukup. Kita fikir benda tu tak cukup. Sebab tu Nabi sebut dah, kalau diberi 2 lembak emas, cukup tak? Dah cukup. Nak selagi. Kalau boleh nak bukit besar, bukit kecil jadi mah belaka. Maknanya nak lagi, nak banyak lagi. Mana cukup. Bagi orang yang suka kumpulkan harta tak cukup. Allazi jama'a malan wa addada. Dia kumpul-kumpul dia kira. Dia kumpul-kumpul dia kira. Kumpul-kumpul kira. Begitulah kita tahu. Kadang-kadang kita kira banyak-banyak sampai masa habis. Mari sakit habis piti berubat, habis cerita. Maknanya. Jadi nak beritahu apa? Nak beritahu Allah Ta'ala dah tentu dah pandang dengan kamu. Hatta kepada orang itu, kalau dia dapat sikit sungguh, tak cukup sampai dia pakai, dia kena dekatkan diri dengan Allah. Kerana Allah Ta'ala akan buka pintu rezeki bagi orang yang dekatkan dirinya dengan Allah. Namun demikian, walaupun dia ini dapat tak cukup sungguh, dia kena rasa cukup. Kena rasa cukup dengan Allah Ta'ala beri ke dia, nanti Allah Ta'ala akan cukupkan. Yang paling penting, bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri. Maka serah pada Allah. Adapun tentang rezeki, tentang apa-apa, serah pada Allah. Begitu juga anak kita. Anak kita serah pada Allah lah. Bolehlah kita nak kabar untuk semangat dia. Besar-besar nak jadi apa? Nak jadi arkitek. Dulu orang tanya saya dulu, besar-besar nak jadi apa? Nak jadi pemain bola. Maknanya nak jadi apa? Nak jadi arkitek. Nak jadi apa? Macam-macam hari ni. Jadi nak beritahu, kita bolehlah nak beri semangat dia, tetapi sebenarnya Allah Ta'ala sudah tentu dah anak kita jadi apa-apa. Bila Allah Ta'ala sudah tentu, sebelum kita lahir, sebelum lahir tu Allah Ta'ala tentulah ke apa amalan dia, apa pekerjaan dia, banyak mana rezeki, sudah tentu berlaku dah. Dan begitu juga kita serah pada Allah. Bagi yang anak kita ni rezeki macam mana, ni kita dah mikir, kaki nak tinggal harta ke anak, dah padang anak seseorang, kena cucu ke? Cucu ramai kot, kena beli tanah banyak sikit lah. Kalau boleh rumah sewa nak buat 20, ada cucu 20 kan. Mari mikir pakai cucu dah fikir. Siapa yang tanggung rezeki? Bukanlah kenapa tu. Yang menanggung rezeki Allah. Umar bin Abdul Aziz tak tinggal harta ke anak dia. Siapa orang pujuk, tinggallah ke harta ke anakmu. Dia tinggallah harta pada anak. Dah kamu ni khalifah. Kata dia, kalau anak aku ni baik, Allah Ta'ala ranggunglah rezeki dia. Kalau anak dia tak baik, macam mana kalau dia tinggal harta pun? Tak kebahaya kalau tinggal harta kalau anak tak baik. Jangan kata benda, kadang-kadang ayah duk sakit tu, dia mari daripada jauh, bukan tanya ayah sakit, tanya ke sana. Mana? Mari daripada jauh, daripada jauh mari. Maknanya tanya. Pergi kau melawat kau, melawat. Lepas tu bising dengan abang ayah. Tanya ayah tanya. Tanya, nak tengok saja, nak tengok. Kawan tu atas hati, sakit lagi, dah fikir dah. Dah fikir dah. Macam-macam. Benda ni banyak berlaku. Banyak berlaku sebenarnya perkara yang macam ini. Akhir sekali, habis kita. Daripada adik-beradik molek-molek jadi habis. Kenapa? Kerana habis. Jadi putus hubungan silaturahim. Bila putus hubungan silaturahim, bagaimana ibadat kita? Bagaimana ibadat kita? La yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang putus hubungan silaturahim. Kenapa? Kerana harta. Seorang tu bagus.
dia khidmat dengan ayah dia. Khidmat dengan ayah dia sampai ayah dia meninggal. Jadi dia adalah adik yang paling susah sekali. Jadi dia adik yang paling susah. Jadi masa tu ayah dia ada tanah. Tanah tu boleh lah satu rumah, sebuah rumah. Jadi masa ayah dia nak bagi ke dia tanah, masa tu ayah dia sihat lagi nak bagi tanah, dia tambung. Dia nanti kata apa? Kata abang-abang dia. Tapi kata ayah dia, aku tengok mu ni susah sekali, rumah pun tak ada. Rumah pun tak ada. Duduk rumah sewa dia. Rumah sewa je. Jadi pergi padamu. Yang lain tak apa dah. Yang lain dah kerja luar dah banyak dah, masing-masing dah ada rumah dah. Tinggal mu seorang mu susah. Jadi bagi. Bila bagi kata adik dia ni, tanyalah pada orang yang lain dulu. Maka khabar setujulah ke? Biarlah adik lah ke. Dan adik pun jaga ayah dia. Dapat tanah. Kan sebuah rumah. Jadi dapat tanah tu tak ada masalah lah. Hanya tanah tu tak akad serekah lagi, tak tukar nama dia lagi. Dia pun tak semangat mana sebenarnya. Dapatlah. Tiba-tiba tanah itu naik harga, melambung. Naik harga. Dah lah naik harga. Dengar cerita nak diambil pun. Nilai-nilai RM100,000. Masa ketika itu balah adik-adik. Terus balah lalu. Lupa belaka dah. Orang kata pakat nak uri belaka dia tu. Akhir sekali balah. Balah. Akhir kali yang adik ni merajuk kata gini lah. Ambil lah dia kata. Tambuh kata. Tambuh. Belah-belah yang kata tambuh. Mak dia kata dia ambil kau. Kena ambil kau. Mak dia suruh ambil kata. Dia kata dia beritahu saya. Kalau saya tak ambil, mak saya wasati dulu. Mak saya dah tamu ambil dah. Balah habis dia tamu ambil. Maknanya harta-harta benda tu dia tak kaya sampai sekarang dia tak kaya, tapi hati dia tu baik. Hati tu baik. Ini nak khabar rezeki ini menyebabkan rosak ibadat. Baik boleh rosak amal ibadat. Jangan bimbang, mungkin itu rezeki adik dia adalah Allah Taala ganti. Allah Taala beri rezeki, Allah satu tak ada. Oh dia dapat banyak ni, oh ni dapat banyak ni. Anak kita pun gitu. Anak kita ada berapa? Baru 6 contoh. Maknanya lalu nak beritahu Allah Taala tentu belaka. Oh ni dapat rezeki, oh ni. Semuanya Allah tentu oleh Allah. Kita kena susah apa? Kita kena susah ibadat. Saya nak tanya hari ini ibu bapa dia susah ibadat ke dia susah rezeki? Rezeki dia susah. Inilah yang diterang oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab ni. Dia larang jangan. Anak kita hari ini nak beritahu hari ini kadang-kadang tak pandai mengaji pun tak kisah. Asal pressure dapat tinggi. Itu saja. Kalau dapat tinggi memang bangga ibu bapa. Ibu bapa memang bangga belaka. Bangga belaka dapat tinggi. Tapi dia tak rasa malu kalau anak dia tak pandai baca Quran. Dia tak rasa malu kalau anak dia tidak sembahyang. Dia tak rasa malu. Kerana apa? Kerana dia bimbang rezeki anak dia. Kalau mu sembahyang, mu tak pandai pun nanti susah kau lagi akan datang. Ni ayat. Ayat ini lah jadi masalah hari ini. Masalah hari ini. Maka ini menyebabkan hati kita ni akan lalai beribadat kepada Allah. Lalu dikatakan bahawa maka kita serahlah kepada Allah Ta'ala. Maka tiadalah sebenarnya demikian itu bahawa ada baginya ikhtiar dan tadbir melainkan bagi Allah. Yang hakikatnya, yang sebenarnya mu tidak ada pilihan, mu tidak ada urus yang mengurus. Yang mengurus yang benarnya adalah Allah Ta'ala sendirinya, tiada sekutu baginya. Jangan sekutukan Allah, jangan syirikkan dengan Allah. Sebab itu bimbang sebenarnya. Sebab kita terlalu fikir rezeki ni boleh bawa syirik sebenarnya. Fikir rezeki, kerja rezeki ni kerja Tuhan tak, kerja Allah Ta'ala tak. Anak kita lah Allah Ta'ala kata dah, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Aku beri rezeki kepada mereka, aku juga beri rezeki pada kamu. Kenapa orang-orang jahiliyah tu dia tanam anak perempuan hidup-hidup? Kenapa? Kenapa dia tanam anak perempuan hidup-hidup? Zaman jahiliyah. Kerana dia beranggapan bahawa anak perempuan ini maknanya membawa bayi kaka lah. Dengan arti kata menyebabkan tak ada rezeki, susah rezeki, hilang rezeki. Kalau ada anak perempuan jadi payah rezeki. Lalu Allah Ta'ala turun ayat, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Aku beri rezeki pada mereka dan aku juga beri rezeki pada kamu. Sebagaimana Datuk kita tak fikir perubat kita tentang rezeki. Allah Ta'ala dah tentu dah. Jangan kata kita
Bahkan binatang-binatang semua telah ditentukan rezeki oleh Allah. Akhir sekali susah. Bila kita ni duk fikir tentang rezeki sangat, maka dikatakan biarlah serah pada Allah mentadbir. Ini bermakna kita tetap bekerja, terima apa yang Allah Ta'ala beri, pastikan ibadat tidak lalai. Itu yang penting. Kerana demikianlah firman Allah Ta'ala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yaqtar ma kana lahumul khiyar. Dan Tuhanmu yang menjadikan barang yang dikehendaki. Allah Ta'ala lah yang menjadikan apa yang dia kehendaki. Allah Ta'ala lah yang menentu mengikut kehendak dia. Dia nak beri orang ni banyak ni, dia nak beri orang ni banyak ni. Allah Ta'ala maha adil. Adil Allah. Kadang-kadang Allah Ta'ala beri orang harta banyak, anak orang ramai. Kadang-kadang orang anak dalam harta tak banyak, anak pula ramai. Dia ada kaya masing-masing. Yang ada kaya harta, ada yang kaya anak, harta tak kaya. Ada yang kaya hati. Kaya hati yang bersyukur. Kaya hati ingat pada Allah, maknanya hati ni bersyukur pada Allah Ta'ala. Maknanya ada kaya masing-masing. Allah Ta'ala beri kehidupan, beri mengikut apa yang ia kehendaki. Dan memilih ia. Yang memilih Allah Ta'ala tetap. Semuanya dalam Allah Ta'ala pilih belakang. Maknanya, maka pilihan itu datang daripada Allah. Kita serah hanya pada Allah. Serah pada Allah. Rezeki serah pada Allah. Anak gitu juga. Anak lelaki, anak puan, serah lah tu anda Allah Ta'ala. Lelaki ke perempuan bersyukur berlaku. Ada orang tu dia anak puan berlaku. Bila isteri yang mengandung, beli anak lelaki sudah-sudah. Mana tahu? Lain-lain anak puan juga. Ada anak lelaki berlaku, nak juga anak puan, beli juga baju puan. Laki-laki, hari-kali tengok lelaki juga, payah-payah pergi pakai baju ni lah. Pakai gok baju ni. Jadi nak beritahu, tak ada pilihan kita. Allah Ta'ala berlaku pilih. Kita kena terima berlaku pilihan apa yang Allah Ta'ala beri pada kita. Maknanya. Dan dia kata tiada ada bagi mereka itu memilih. Tak ada yang memilih. Yang memilih itu adalah Allah Ta'ala. Kita kena ikut apa yang telah dikehendaki oleh Allah dan juga Rasul. Ada seorang isteri Nabi namanya Fatimah ke Zainab binti Jahsin. Dia satu hari Nabi datang pinang dia. Jika Nabi datang pinang dia, dia gembira lah. Ingat dapat kahwin dengan Nabi. Nabi kata, aku datang pinang ni bukan untuk aku. Tapi itu untuk siapa? Untuk Zaid kan? Zaid bin Harithah bin Zaid, untuk Zaid. Dia lemah semangat tadi. Lemah semangat. Kemudian dia seolah-olah macam tidak setuju. Tidak setuju. Dan dia nak pilihan dia sendiri. Lalu Allah Ta'ala turun ayat. Seorang mukmin itu yang wanita, baik lelaki, tidak beriman sehinggalah dia mengikut apa yang Allah Ta'ala pilih atas dia. Ayat yang saya dah ingat. Fama kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Seorang mukmin itu yang perempuan lelaki dia kira tidak beriman sehinggalah dia mengikut apa yang Allah Ta'ala pilih. Itu Allah Ta'ala pilih tu. Allah Ta'ala hantar pada Nabi, kahwinkan dia dengan Zaid. Jadi bila kahwinkan dengan Zaid, Nabi kabur ke dia. Sebab Nabi ni la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak bercakap mengikut hawa nafsu, kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah. Bila Nabi pergi jumpa Zainab tu, suruh dia kahwin dengan Zaid, dia tak setuju. Bila tidak setuju, Allah Ta'ala kata dia ini belum lagi beriman. Orang mukmin itu yang lelaki dan perempuan belum lagi beriman sehingga dia terima pilihan Allah. Maknanya kita bimbang, iman kita terjejah kalau tak cukup, tak terima dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Kita duk fikir-fikir benda yang Allah Ta'ala tetap dah. Allah Ta'ala kata, aku tetap dah anak kamu, jangan bimbang, aku tetap dah. Aku sudah tetapkan anak kamu ni. Bagaimana rezekinya, bagaimana kehidupannya, bagaimana aku. Hanya mu kena bimbang anak kamu tentang ibadat. Kita nak bimbang anak kita tentang ibadat, memang disuruh bimbang. Susah hati anak kita ni tak semayang, susah hati anak kita ni. Maknanya susah hati anak kita ni, maknanya bagaimana dengan mengaji Quran pun tak boleh, susah hati. Lalu kita bersungguh-sungguh
Jadi kita pun bersungguh-sungguh ikhtiar. Ikhtiar bagaimana? Ikhtiar bahagian agama, bahagian ibadat. Supaya anak kita jadi ahli ibadat. Lepas tu rezeki serah pada Allah. Maknanya, ya belajarlah di sekolah-sekolah. Tapi janganlah bila dia pergi sekolah, anak kita mengaji tak anda pun apa. Tak pandai mengaji, tak pandai sembahyang habis. Akhirnya, kayak gitu doa kunut Allahumma barik lana. Doa kunut dibaca waktu saya. Maknanya, jadi tak tahu benda. Jangan. Jumpa seorang budak muda, bagus budak tu, umur belasan tahun. Dia mari. Saya Allah kata, dia nak jumpa ustaz mana? Saya tak tahu benda tak? Tak tahu benda bab agama. Semayang, Allah, mayang berdoa sudah dak. Baca semayang kata tak tahu betul kan tak? Allah kata berat. Ayah tak cara dia. Sekarang ini nak buat mana? Dia kata saya nak belajar kata. Atau fikir-fikir nak belajar masuk pondok. Tak apalah gini. Saya beritahu di sini saya temu duga. Temu duga gini-gini. Tapi tak apalah. Atas esah saya, tak apa saya boleh terima. Tapi betul-betul nak belajar. Betul nak belajar. Balik dah. Tak apa saya nak bincang dengan keluarga tu. Bincang-bincang keluarga, kata keluarga dia, nak belajar lah. You kan nak bicara. Mari jumpa lagi. Saya kabur ke dia tak apa. Mari belajar sini, saya tangguh. Saya nak belajar kan. Belajar. Balik pula fikir. Bincang. Bincang. Balik. Abang saya dah uji, tak uji dah. So, 2 kali dia. Akhir kali tak belajar. Tak belajar semua. Tak belajar. Itu bahaya. Maknanya. Dah mikir takut susah. Dah molek-molek ada kerja sama. Molek-molek dah ada kerja. Molek-molek dah takut. Tapi agama tak ada. Kita ini nak beritahu. Kadang-kadang kita sibuk. Biar anak kita dapat kedudukan molek. Kayak gini sampai satu masa nanti. Kita tambuk pun apa yang dia nak. Kita masa tu baru kita fikir. Anak aku ni dia ngaji kat aku kedor. Dia ngaji tak kat aku ni. Maknanya dia ingat tak kat aku ni lepas pergi kubur ke tak pergi kubur. Maknanya dia ingat tak dia buat tahlil tak kat aku. Masa tu kita akan ingat tu. Dia beli kereta dia pun bukan bawa kita, bawa bini dia je. Mana bawa kita jangan sekali je. Tu tak. Begitu saja. Itulah yang kata. Itulah saya ulang balik. Saya dah cerita dah. Setiap kali saya cerita. Seorang ibu yang hampir gila, separuh gila. Menangis siang malam. Tanya dia ketahu. Dia menangis duduk seorang ini. Mana anak-anak tak ada. Siapa jaga? Orang lain jaga. Letak mak di sebuah banglo ada 5 bilik tak silap. Mak duduk bawah, 3 bilik bagi orang sewa. Orang tukar sewa jaga mak dia. Tak banglo. Lepas tu letak tepi jalan. Bilik untuk sewa. Orang pakai, bila ada orang sewa dia pun tinggal mak dia sewa. Dia tinggal nombor telefon dia ke orang sewa. Kalau ada apa-apa telefon saya. Sedap dia suruh orang lain jaga mak dia. Tu jaga gitu saja. Tunggu sakit baru mari. Sihat pula nombor balik tu. Maknanya duduk saja kan takut payah sewa barang. Nak pergi kurang sikit, nak pergi ringan, pergi orang sewa bilik. Mak sampai nangis siang malam akhir kali jadi separuh gila. Kata mak dia pada penyewa tadi kata dia buat dia ni macam bola. Maknanya mula-mula orang dia jaga, akhir kali pala potong semua. Pala. Kakak kata adik lah jaga, adik kata abang lah jaga, abang kata mana boleh mula jaga. Akhir kali senang-senang tok sini. Letak sini. Mak duduk fikir. Akhir sekali dia kata apa? Dia kata, kalau lah aku tahu macam ni, aku tahu awal-awal aku tahu agama. Nak tahu agama itu. Kalau tahu dia tu, maknanya jadi tengok anak dia tak tahu ke benda ke agama, dia rasa menyesal. Kalau tahu dah dia tahu agama. Sebab itu disebut dah daripada awal-awal lagi, rezeki ini menjadi penghalang kita beribadat. Dan bila tentang rezeki ni kita semua jangan terlalu takut tentang rezeki. Kalau kita terlalu takut tentang rezeki akan terjejas ibadat. Kerana banyak orang terjejas ibadat kerana rezeki.
Sedangkan kalau kita fikir betul-betul, kalau kita tumpu ibadat dah orang yang banyak rezeki. Banyak rezeki kalau kita ditumpu kepada ibadat, kerana pintu rezeki kita dapat melalui ibadat. Lalu dikatakan di sini, kita tak ada pilihan, serah pada Allah, jangan ada pilih-pilih lah. Jangan ada fikir-fikir, serah pada Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Rabbuka ya'lamu ma tukinnu sudurahum wa ma yu'linun. Dan Tuhanmu yang mengetahui barang yang disembunyikan oleh dada mereka itu. Maknanya apa yang ada dalam hati Allah Ta'ala mengetahui. Apa yang ada dalam hati Allah Ta'ala mengetahui. Dan barang yang dinyatakan, dan benda yang nyata, benda yang terang, yang tersembunyi Allah Ta'ala tahu dalam hati. Dan benda yang zahir pun Allah Ta'ala mengetahui. Semuanya Allah Ta'ala tahu. Maka dikatakan bahawa kita serahlah pada Allah. Kadang-kadang kita pilih. Dalam kita pilih, Allah Ta'ala pilih juga. Maka bila berlaku itu satu perkara, itu pilihan Allah. Kadang-kadang pilihan kita bertepatan dengan pilihan Allah. Dan banyak pilihan kita tak tepat dengan apa yang kehendak Allah. Banyak, dah tahulah, takut ada yang banyak, tapi rasanya banyak tak tepat. Kita nak buat gini jadi gini, nak buat gini jadi gini. Maknanya, tapi kita kena terima itu pilihan daripada Allah. Jangan kita tidak terima Allah Ta'ala buat sesuatu pada kita. Dan Allah Ta'ala tahu apa yang ada. Orang ni tak ikhlas lagi dia bicara ni. Orang ni ikhlas dia bagi macam ni. Orang yang ikhlas ni orang yang dapat menundukkan segala-galanya. Orang yang ikhlas ni orang yang sentiasa mendapat pertolongan daripada Allah Ta'ala. Dan dihikayatkan daripada setengah orang yang salihin, bahawasanya dikatakan orang baginya daripada Allah Ta'ala, pinta olehmu akan Allah, nasai memberi akan dia. Kata setengah kita orang salihin. Lalu katakan bahawa kamu mintalah dengan Allah, nasai Allah Ta'ala beri. Dan adalah daripada orang yang diberi taufik. Orang tu dapat taufik Allah, katanya bahawasanya orang yang mengetahui dengan sekalian wujud, yakni sekalian perkara, berkata ia bagi orang yang jahil pada sekalian perkara, minta olehmu, diberi akan dia. Diberi akan dia. Apa ketahui, ia ketahui apa yang patut bagimu, maka meminta ia akan dia. Dan tetapi pilih olehmu, engkau berikan aku ini, dan engkau berikan aku ini. Dah apa tahu ambil minggu depan Allah dihikayatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma warithna 'ilman nafi'an wa warithna fahman tayyiban. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatkan rezeki kami, ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang halal, dan jauhkanlah kami dari rezeki yang syubhat dan rezeki yang haram. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau jadikan rezeki sebagai penghalang untuk kami melakukan amal ibadat kepada-Mu. Jadikanlah kami orang yang bertawakal kepada-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang benar-benar tunduk dengan segala perintah-Mu, ya Allah. Dan jauhkanlah kami dari maksiat terhadap-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.